Okay, recording? Yeah, now it's recording. Alright sayang, thank you darling. Okay, now, so bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan seiring dengan kemerdekaan. Nah, seiring dengan kemerdekaan negara kita. Yes, what to do? Okay, I'm quite busy, I'll be honest to you, because I'm doing some video for BAC College. So it's taking a lot of my time because I kena hantar every week, saya kena hantar lebih kurang 5 video. So video tu normally will take at least 1 hour untuk saya siapkan. So that's why my timing is lari a bit. I'm very sorry. I'll try to replace all the classes for you all. Okay. Okay, that is the question yang dikata people say I'm sound very busy nowadays. Yeah, not to say that busy, but I have to arrange sayang. So it's not easy because jumbling with my class and the videos and everything, and the video too long. So cikgu kena, before kita cikgu nak buat video, I need to do a lot of preparation. That's the problem. Alright. Now, so bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan, seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Nah, bila bahasa Melayu telah diiktiraf, nah beberapa langkah telah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Melayu. What is memartabatkan sayang? Apa artinya memartabat? Is it like mengiktiraf? Mengiktiraf, memartabatkan sayang, dia menjadikan bahasa itu agung. You want to make it as a excellent language where mengagungkan bahasa Melayu. Apa sayang? Mengagungkan bahasa Melayu. Mengagungkan, memperkasakan. You want to make it as a very very strong language. It's a national language. Can understand? So that is kita boleh katakan memartabatkan, meletakkan satu harga yang tinggi kepada bahasa. Yes, it is official sayang. It is official, but it's more than that. It's not only official. Memartabatkan means you are putting it like the one of the highest language. Where you like perlembagaan negara is undang-undang tertinggi negara. So bahasa Melayu sebagai bahasa tertinggi negara. So we are giving a very high status kepada bahasa Melayu. So beberapa langkah telah diambil untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. So apakah usaha yang telah diambil untuk memartabatkan bahasa kebangsaan? Satu, kita ada Akta Bahasa Kebangsaan, di mana Akta Bahasa Kebangsaan ini telah diperkenalkan. And akta ini meletakkan bahasa Melayu dalam perlembagaan sendiri, where we have to follow the terms yang dia terdapat dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan sendiri telah meletakkan bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Nombor 2, bahasa Melayu juga digunakan dalam bahasa pentadbiran in all the government departments, and all the government servant must menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Now apart from that, ada juga usaha-usaha yang telah dijadikan untuk menjadikan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. So in sistem pendidikan, kita juga upgrade our primary school, secondary school and everything, how they perkasakan. Today we are talking about 2021, but we are going back 1960s, 1970s, how kita memperkasakan bahasa Melayu kita. And then kita ada kewujudan satu badan yang penting dikenal sebagai Universiti Kebangsaan Malaysia yang menjadi universiti pertama yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar and dalam pengajaran, and a lot of kursus-kursus ataupun a lot of courses telah ditawarkan dalam bahasa Melayu. Okay, because why? When you go to university, most of the courses will be in English. So since the year of 1970 and everything, and kita ada beberapa universiti mula menggunakan bahasa Melayu sebagai unsur penting mereka. And lagi satu adalah kita ada pengenalan Dewan Bahasa dan Pustaka. Faham sayang berapa langkah yang telah diambil? Kita ada 5 langkah. So the first one, kita akan lihat. Okay. So the first one adalah kita nak lihat bagaimana pengamalan Akta Bahasa Kebangsaan. Nah, bila kita lihat kepada Akta Pengamalan Bahasa Kebangsaan, nah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Nah, so kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang in the law
yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1967 ataupun Akta 32. So dalam Akta 32 in perlembagaan, kita ada perkara 52 Perlembagaan Persekutuan meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara. Can you all understand the first one? Boleh faham? So langkah yang pertama kita lakukan adalah kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui Akta Bahasa Kebangsaan. Faham yang ini? Boleh? Faham. Okey. Nombor 2, kita nak gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran. So in the government sectors, apa saja jabatan-jabatan kerajaan, surat-surat kerajaan, semua digunakan bahasa Melayu. So bahasa Melayu pentadbiran, ia menjadi unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Ia juga sebagai alat komunikasi dalam pelbagai urusan kementerian dan jabatan-jabatan. So bahasa Melayu juga digunakan dalam urusan mahkamah pada tahun 1970. Boleh faham yang ini? Boleh ya? Teacher, Yes, what sayang. is penggerak jentera? Jentera means, okay, jentera pentadbiran negara artinya our government department, sayang. Can you understand? So jentera is like kementerian. Like that. Kementerian, correct. Okay, thank you, teacher. Okay, now, so first one kita dah lihat Akta Bahasa Kebangsaan dari langkah pertama. Nombor 2, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Ia sebagai unsur penggerak jentera pentadbiran dan ia juga sebagai alat komunikasi dalam pelbagai urusan kementerian dan jabatan, and ia juga mula diperkenalkan di mahkamah pada tahun 1990. Nah, langkah yang ketiga pula adalah memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Nah, so bagaimana kita memperkasakan bahasa Melayu dalam pendidikan? Pembukaan sekolah menengah kebangsaan, So kita ada pembukaan. Right. Kita ada memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dipergiatkan di seluruh negara. Contohnya, pengenalan Sekolah Alam Shah, Sekolah Sri Putri dan juga College Sultan Abdul Halim ya. And then bilangan guru terlatih bahasa Melayu juga ditambah di sekolah kebangsaan, menengah kebangsaan, and ada juga guru khas telah dihantar untuk mengajar di sekolah jenis kebangsaan. So langkah ini dapat memupuk semangat kekitaan dan semangat bersatu dalam kalangan murid. And bahasa Melayu juga dapat diperkasakan sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. So this is how mereka memperkasakan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan whereby all the sekolah menengah SMK mula menggunakan bahasa Melayu, because last time they were 2 medium school, satu English medium lagi satu Malay medium. Malay medium dia gunakan semua bahasa Melayu, English medium dia akan gunakan semua bahasa Inggeris. Starting from the year of 1970, semua sistem pendidikan negara mereka menggunakan bahasa Melayu. So that's why kita boleh nampak pembukaan sekolah menengah kebangsaan dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dipergiatkan di seluruh negara. Faham, children? Any Teacher, question? is memperkasakan the same thing as memartabatkan? Apa sayang? Is the memperkasakan bahasa Melayu dan memperkasakan, is it the same thing as Yes, memartabatkan? sayang. Betul. Memperkasakan Is it- artinya memperkukuhkan lagi. Alright? Nah, Okay. memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, satu, kita ada pembukaan sekolah kebangsaan, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dipergiatkan di seluruh negara. Kemudian kita ada Sekolah Alam Shah, Sekolah Sri Putri dan juga College Sultan Abdul Halim. And bilangan guru terlatih dalam bahasa Melayu juga telah ditambah di sekolah menengah kebangsaan, and guru khas juga untuk sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan telah ditambah. So penambahan ini telah memupuk semangat kekitaan
bersatu padu dalam kalangan murid, and also bahasa Melayu dapat diperkasakan sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Faham? Ini adalah langkah ketiga yang telah diambil untuk memperkuatkan lagi atau memartabatkan lagi bahasa Melayu. Faham, children? Faham. Faham. Okay, bagus. Okay, the first one. Kita ulang balik. Okay, Jin Shen, tell me how many langkah yang telah diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu, sayang? So there's 3. Just 3. now we go through 3. No, I'm going back again. Want to repeat back again. So how many langkah yang telah diambil? See the screen, sayang. 5. 5. What is the langkah? First is the Akta Bahasa. Second is the Bahasa Rasmi. And third is in the sistem pendidikan. Fourth, UKM as they use Bahasa Melayu as the Bahasa Penghantar. And the last one is DBP. Okay, thank you, darling. Okay, Sohil Kumar. Hi, darling. Ya. Okay, so first langkah yang telah diambil adalah pengenalan undang-undang. Undang-undang itu dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan, correct or not? So Ya. apa yang telah diperjelaskan dalam kita punya Akta Bahasa Kebangsaan, sayang? Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Alright, and then? Kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenal sebagai Akta Bahasa Kebangsaan Very pada good. 1967. Alright, and ia juga dikenali sebagai Akta 32. And semua ini diletakkan dalam Perlembagaan Persekutuan. What is Perlembagaan Persekutuan, guys? Ini adalah undang-undang tertinggi negara. So, it also stated in kita punya perlembagaan di bawah perkara 52, kita ada Akta 32 yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Boleh faham, Sohil? Yes, teacher. Alright. Jasmine, can you explain to me tentang the second one, sayang? Bahasa rasmi pentadbiran. Me, Bagaimana? right, teacher? Ya, sayang. Okay. Bahasa rasmi pentadbiran menjadi unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Merupakan alat komunikasi dalam pelbagai urusan kementerian dan jabatan kerajaan serta digunakan dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Okay, thank you, my dear. Jasmine, number 3, darling. Bagaimana kita memperkasakan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan? Jasmine, can you hear me, sayang? Tak ada. Okay. Me? Cannot hear me. Jasmine? Which Jasmine? Are you? Jasmine? She's missing. Okay, never mind. Okay, Jacinta. Sorry, darling. Jacinta Chai. Cikgu ke wrongly. Okay, Jacinta, tell me how kita memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, sayang? The first one kita ada apa? Pembukaan sekolah apa, sayang? Sekolah Menengah Kebangsaan. Yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dipegiat di seluruh negara. Alright. Contohnya kita ada di sekolah Alam Syah, Sekolah Seri Putri, dan juga Kolej Sultan Abdul Halim. alright. Now apart from that, kita juga ada bilangan guru terlatih dalam bahasa Melayu juga telah dihantar ke mana? Ke Sekolah Menengah Kebangsaan. Dan juga guru khas dihantar untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Can you understand, darling? Ya. Alright, okay. Now kita masuk kepada langkah yang keempat, penubuhan UKM. Nah, UKM adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan sendiri kita nampak dia sudah gunakan kebangsaan. So dia akan menggunakan bahasa Melayu. So dalam Universiti Kebangsaan beberapa unsur kita akan lihat adalah, anda akan lihat yang pertama. Now, usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pada tahun 1870.
because of penubuhan kita punya UKM. So UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970 sebagai usaha untuk memartabatkan kita punya bahasa Melayu. Ia muncul sebagai pusat pengajian tinggi alam pertama. Okey, pusat pengajian tinggi awam pertama yang memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. So all the subjects and also all the courses yang ditawarkan semuanya ditawarkan dalam bahasa Melayu. So that is one. So kita dah lihat bagaimana UKM dia menjadi pusat pengajian tinggi. Di UKM sendiri mereka telah menubuhkan Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu ataupun ABKIM. Dikenal sebagai ABKIM. So, penubuhan Institusi Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan pada 1 Disember 1970 menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan bahasa kesusasteraan dan kebudayaan Tamadun Melayu. Kemudian, institut ini telah bertukar nama kepada ATMA. Okay, so institut ini telah bertukar nama kepada ATMA pada tahun 1992. ATMA artinya Institut Alam dan Tamadun Melayu. And institut ini menjadi tumpuan kepada para penyelidik, sastrawan, karyawan, budayawan daripada pelbagai kaum dari luar dan juga dalam negara. Nah, pengiktirafan terhadap tokoh UKM penting, kita ada Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainul Ismail sebagai sastrawan negara membuktikan usaha UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Faham, children? Faham? Faham. So, cikgu ulang balik. Now, bila kita lihat kepada UKM, UKM memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan bahasa Melayu because penubuhan UKM sendiri adalah usaha untuk memartabatkan. So penubuhan kita punya UKM ini sendiri is actually adalah usaha untuk memartabatkan kita punya bahasa Melayu. And UKM menjadi pusat pengajian tinggi yang pertama menawarkan pelbagai jurusan ataupun dalam bahasa Melayu. And di UKM kita ada satu institut yang dikenali sebagai Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan yang menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa kesusasteraan dan kebudayaan serta tamadun Melayu. Dan kemudian nama IPKIM ini telah ditukar menjadi ATMA. So dia menjadi ATMA, iaitu institut ini kemudian bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA pada 1992. Dan institut ini juga menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum dari dalam dan juga luar negara. Nah, pengiktirafan terhadap tokoh UKM seperti Muhammad Haji Saleh, Siti Zainul Ismail sebagai sastrawan negara membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Boleh faham, children? Boleh. Okay. Now kita lihat yang terakhirnya, iaitu kita akan lihat kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. So ini also another langkah. Alright, so the final langkah is number 5, iaitu kita ada penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan di Bukit Timbalan, Johor Bahru, hasil daripada resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang ketiga. Peranan dia untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa ilmu. Nama asal dia adalah Balai Pustaka. Dan pengarah pertama dia adalah Engku Abdul Aziz bin Engku Abdul Hamid. Peranan dia mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai media memupuk perpaduan, mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa, mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku majalah risalah, dan also menganjurkan seminar dan juga bangkit. Dan ada juga pelbagai aktiviti bersempena dengan Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa dilancarkan
And kita juga ada pelancaran slogan Bahasa Jiwa Bangsa pada tahun 1960. So ini adalah Bahasa Jiwa Bangsa, slogan yang digunakan ya. So cikgu ulang balik. Dewan Bahasa dan Pustaka sangat memainkan peranan dia dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Nama asal Dewan Bahasa dan Pustaka adalah Balai Bahasa, itu nama asal dia. Dan pengarah pertama dia lah Engku Abdul Aziz Engku Abdul Hamid. Dan peranan dia mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai media memupuk perpaduan, mengukuhkan pembinaan masyarakat bersatu padu melalui bahasa. Mereka juga mengembangkan bahasa dan sastra melalui penerbitan buku, majalah, risalah. Mereka menganjurkan seminar dan juga bengkel-bengkel. Ada pelbagai aktiviti bersempena dengan minggu dan bulan bahasa telah dilakukan. Ada juga pelancaran slogan Bahasa Jiwa Bangsa pada tahun 1960. Boleh faham yang ini? Can you all understand? Can, teacher. Can, ah? Can, yeah. So ini adalah 5 langkah yang telah diambil untuk memartabatkan kita punya bahasa Melayu. Now, kemudian kita akan masuk kepada 7.4. Nah, 7.4 adalah kita akan belajar tentang usaha untuk memartabatkan kita punya kebudayaan, our culture. Alright? So 7.4 kita akan belajar dasar kebudayaan kebangsaan. Okay. Kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Saya menegaskan bahawa sudah sampai ketikanya bagi kita menentukan identiti atau kepribadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat seperti bangsa-bangsa yang lain, merdeka dan berdaulat. Ini adalah ucapan kita punya Tun Abdul Razak Hussein merasmikan Kongres Kebudayaan Kebangsaan. So anda boleh nampak ini adalah usaha yang telah diambil untuk menjadikan kita punya kebudayaan sebagai satu kebudayaan kebangsaan. Nah, dasar kebudayaan kebangsaan dibentuk bagi mewujudkan perpaduan negara dan integrasi nasional melalui aspek kesenian dan kebudayaan. So kita gunakan bahasa Melayu untuk memupuk perpaduan. Kita also gunakan kita punya kebudayaan ini dari aspek kesenian dan kebudayaan. Ia juga menjadi garis panduan kepada masyarakat bagi membentuk dan mengekalkan identiti sebagai warga negara Malaysia. Faham bahagian ini sayang? Faham, teacher. Faham. Okay, now kita tengok bagaimana sejarah dia, sejarah penggubalan ya. So kita tengok. Alright. Semua boleh nampak? Can, teacher. Alright. Now, kita akan lihat sejarah pembentukan dasar kebudayaan. Dasar kebudayaan kebangsaan telah digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971, lanjutan daripada Kongres Rakyat 1956. Kongres ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu Tun Razak Hussein di Dewan Tengku Chancellor Universiti Malaya Kuala Lumpur. Dan kongres ini telah dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. So this is what kita sedang belajar.
ia telah digubal dan diakui oleh Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971, lanjutan daripada Kongres Rakyat 1956. Dan kongres ini telah dirasmikan ataupun telah dimulakan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, itu Tun Razak Hussein di Dewan Tengku Chancellor Universiti Malaya, dan kongres ini juga dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Now, dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan kali kedua yang diadakan di UKM pada 1917, Kongres ada beberapa resolusi. What is resolusi, sayang? Apa itu resolusi? Resolution. What is resolution, sayang? Conclusion ada. Conclusion. Is it like misi? Misi. Very good. Now, kita punya resolusi adalah janji-janji ataupun yang amanat yang mereka berpegang sehingga dia berjaya. Can you understand? Janji ataupun amanat yang menjadi ikutan mereka sehingga mereka berjaya. So resolusi Kongres, mereka telah ada 5 resolusi. Resolusi yang pertama, mereka ingin memperkasakan kebudayaan kebangsaan sebagai identiti bangsa. So mereka ingin menjadikan kebudayaan nasional kita sebagai identiti bangsa. Nombor 2, menyemarakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, mempertahankan perlembagaan persekutuan, mengukuhkan rukun negara sebagai triang seri negara bangsa, dan pendidikan sebagai unsur untuk alat penyatuan. So ini adalah resolusi, kita ada 5 resolusi yang telah diambil. 1, mereka berresolusi untuk memperkasakan kebudayaan kebangsaan sebagai identiti bangsa, menyemarakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, mempertahankan perlembagaan persekutuan, mengukuhkan rukun negara sebagai tiang seri negara bangsa, dan pendidikan dijadikan sebagai alat penyatuan. Alright. Now, kemudian kita tengok apakah prinsip kita punya dasar kebudayaan kebangsaan. What are the principles of kita punya dasar kebudayaan kebangsaan? Nah, pertama sekali, dasar kebudayaan kebangsaan kita berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. So, dia mengambil kebudayaan rakyat asal tamadun Melayu sebagai unsur penting ataupun tunjang yang pertama. Unsur kebudayaan lain yang sesuai wajar diterima sebagai elemen penting. So, unsur kebudayaan lain juga diterima sebagai elemen penting. And Islam dijadikan sebagai unsur penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Can you all understand? Boleh faham? Ilhan, are you there? Ilhan mesti ada. can. Okay. Saya ada, mana saya punya? Jitindra. Jitindra, can you understand, my dear? Yes, sure. Okay, tell me what is the 3 principles of kita punya rukun negara, sayang? We got 3 principles. So what are the principle rukun negara? Berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Nombor 2, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. alright. And lastly, Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Okay. Can you all understand? Boleh faham ya? Nah, sekarang kita lihat apakah matlamat pembentukan kita punya kita punya kebudayaan kebangsaan. Nah, matlamat yang pertama, dia ingin mengukuhkan perpaduan negara dan bangsa melalui kebudayaan. Nombor 2, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan, dan memperkayakan dan meningkatkan kualiti kehidupan manusia dan keharmonian rohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. So we got 3 matlamat. 1, mengukuhkan perpaduan negara dan bangsa melalui kebudayaan. Nombor 2, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada
kebudayaan kebangsaan. Nombor 3, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan manusia dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi. Boleh faham yang ini? Kena? Okay, now kita lihat apakah agensi-agensi yang telah terlibat untuk memperkayakan lagi kita punya dasar kebudayaan kebangsaan. Nah, dasar kebudayaan kebangsaan kita ini telah dilaksanakan melalui beberapa agensi. Nah, apakah agensi-agensi itu ataupun pelaksana ya? So, kita ada agensi pelaksana. Kita ada 1, Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan ataupun dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Nombor 2, kita ada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Nombor 3, kita ada Majlis Kebudayaan Negeri. Nombor 4, kita ada Istana Budaya. And number 5, kita ada Akademik Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. It's a school ya. So Akademik Seni Budaya ni memang ada sekolah dia, sekolah seni yang ada kat Johor. So kita boleh nampak kita ada 5 badan ataupun 5 agensi yang terlibat untuk memperkayakan kita punya kebudayaan kebangsaan. So agensi yang pertama, kita ada Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Nombor 2, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Nombor 3, Majlis Kebudayaan Negara. Nombor 4, Istana Budaya. Nombor 5, Akademik Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan ataupun Aswara. Faham? Boleh faham? So ini adalah semua agensi-agensi yang terlibat. Now, one of the famous promotion kepada negara untuk menggalakkan kita punya dasar negara adalah melalui kita ada Citra Warna Malaysia. Now, what is Citra Warna? Citra Warna, you can see this is cikgu ada dia punya. Okay, so this is diadakan every year. So anda boleh nampak this one they is sometimes they different. So normally it's May, dilakukan oleh Ministry of Tourism and Culture, Citra Warna Kuala Lumpur, and it will go on almost for 1 week. Okay, so mereka akan adakan program-program dan sebagainya ya. So balik kepada ini. Nah, Citra Warna Malaysia dimulakan pada 1999. Ia adalah promosi pelancongan yang melibatkan semua kaum dan budaya. Ia diadakan setiap tahun di Dataran Merdeka pada bulan Mei dengan melibatkan rakyat pelbagai kaum dan juga budaya. Nah, antara program so mereka lakukan adalah mereka melakukan memperagakan kebudayaan, memperagakan pakaian, tarian dan juga nyanyian. So cikgu ulang balik, kita sedang belajar tentang kita, yes, one question. Yes sayang, this year tak ada darling. Memang every year dia buat. Last year tak ada, this year pun kita belum buat. I think most probably tak ada because of COVID. Memang kita ada. Okay, every year dia akan buat citra warna. Alright. Now, so cikgu ulang. Apakah agensi-agensi yang berperanan untuk mengembangkan kita punya dasar kebudayaan kebangsaan? Agensi yang terlibat adalah Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, that's number 1. Nombor 2, kita ada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Malaysia. Nombor 3, kita ada Majlis Kebudayaan Negeri. Nombor 4, Istana Budaya. And nombor 5, kita ada Akademik Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Now, one of the program yang promote kita punya negara dan promote kita punya pelancongan adalah Citra Warna Malaysia. Citra Warna dimulakan pada 1999 and dia adalah untuk promosi pelancongan yang melibatkan semua kaum dan juga budaya, diadakan setiap tahun di Dataran Merdeka pada bulan Mei dengan melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya. Apakah program yang dijalankan? Memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian dan juga nyanyian. Alright. Now, so this is kita punya yang cikgu katakan tadi. Okay.
penggiat budaya. Penggiat budaya means tokoh-tokoh yang berperanan penting dalam menggiatkan seni kita. Nah, dasar kebudayaan kebangsaan telah melahirkan ramai tokoh atau penggiat budaya yang tersohor, yang memberikan sumbangan yang besar dalam proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan negara. Antaranya adalah kita ada Azhar Aziz, Mak Engku atau tokoh budaya, kita ada Hamzah Dolmat, seni muzik tradisional, kita ada Lim Siew Tin, kesusastraan, Samuel Das dalam aspek muzik tradisional India, Sahaibun Hussein dalam budaya dan kesusastraan Sabah, kita ada Matthew Ngau Jau daripada muzik tradisional Sapeh Sarawak. So ini adalah kita punya semua unsur yang berkaitan dengan kita punya kebudayaan. Boleh fahamkah? Can understand? Boleh, so I'm going to do a very quick revision about this yang kita belajar. Okay. Okay, can everybody see? What you all can see, sayang? Yes, teacher. What you all can see? The book, notebook can see ya. Alright, now, so kita ulang balik. 7.4 kita sedang belajar tentang dasar kebudayaan. Nah, dasar kebudayaan kebangsaan kita, latar belakang dia adalah lanjutan Kongres Rakyat pada tahun 1956. So dia punya dasar ini telah dilancarkan oleh Tun Razak. Dasar ini dilancarkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. So mereka telah mempunyai 5 resolusi. Bukan sayang, prayers. We click the bell. Anis jual ice cream. Saya rotan kau nanti. No sayang, that one is a prayers. We do the clicking the bell. Okay. It's okay, no way, y'all don't know, tak apalah, cikgu main-main aja. Yes, Mustafa, do you think we are going back to school? I didn't think so, sayang, most probably October. Don't talk about September. September takkan masuk. Memang the situation outside there. It's okay, Danis, no problem, sayang. I can, you orang tak tahu, tak apalah. Okay, no worry, sayang. Okay. We have to wait, sayang. I didn't think so very soon. Most probably, we'll see October lah. September they don't open. Remember I told you all September the cases are still high. So now they are trying to take it as a pandemic and we have to leave it with it. So we will take at least 1 month to reschedule things and maybe you all will be going back on October. Not now. Okay, huh? All right. Now, any more question? Ada 2 question lagi. Okay, good. Semangat. I have no, yeah, I can understand. Saya pun tak ada semangat lah. No, don't worry. It's good. Why? Who teach you will be hard and everything. Nothing will be very hard. Ivi, apa masalah dengan you orang? Tak perlu takut. You orang ni takut, sangat penakut. Okay. See here. Dasar kebudayaan kebangsaan dalam mereka punya kongres kedua. Mereka telah mengambil 5 resolusi. Resolusi yang pertama, mereka ingin memperkasakan kebudayaan nasional atau kebudayaan negara, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mereka akan mempertahankan kita punya perlembagaan Malaysia, and then rukun negara akan menjadi tunggang seri negara bangsa, and pendidikan akan digunakan sebagai alat penyatuan bangsa. Kebudayaan kebangsaan telah menggunakan 3 prinsip, iaitu prinsip yang pertama, kebudayaan kita berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar. So they are using the culture of the original people daripada rantau Melayu sebagai asal, and then unsur kebudayaan lain yang sesuai diterima sebagai elemen penting, and Islam dijadikan sebagai unsur penting.
And kita ada 3 matlamat, baca balik dan matlamat. Nah, siapakah agensi-agensi yang terlibat? Nah, kita ada lebih kurang 5 agensi yang terlibat dalam memperkasa kita punya dasar kebudayaan kebangsaan. Pertama, kita ada Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Nombor 2, kita ada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Nombor 3, kita ada Majlis Kebudayaan Negeri. Nombor 4, kita ada Istana Budaya. Nombor 5, kita ada Akademik Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. And one of the program yang penting, kita ada Citra Warna Malaysia, dilancarkan pada 1999. Ia adalah promosi pelancongan, diadakan setiap bulan Mei. And dalam program ini kita memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian dan juga nyanyian. And finally, kita belajar tentang penggiat seni kita. Kita ada Azhar Aziz, kita ada Lim Siew Tin, kita ada Samuel Das. Ini semua adalah orang yang berperanan penting dalam kita punya dasar kebudayaan kebangsaan. So I hope yang ini anda faham ya. Boleh faham dasar kebudayaan kebangsaan? Can I go to 7.5 now? Boleh? Can. Okay. Because why? Cikgu kalau boleh, I want to finish this topic this week, ya. Okay. So I got 2 Thursdays with you all next week and the coming week. Dalam masa Thursdays, saya akan cepat-cepat habiskan. Kita cuba masuk bab 9 pula. Sekolah dah habis syllabus ah? Belum. Belum. Hartamas, where you all now? Hartamas, mana you orang belajar? If I remember right, Kat mana sayang? I think we're doing some pembentangan from either chapter 7 or chapter 8 right now. Oh, okay. One of the two. Lenisha, you pity her lah. 1 month ago, they already finished. Lenisha, hope you can understand sayang. So what you all doing now, Lenisha? You all doing revision? Yeah, teacher, revision for Form 4 topics. Okay. How about you, Sohil? What you all doing now? For me, teacher, we are still doing our own IGCSE. Oh, okay, still doing that lah. Yeah. Okay. How about our Jasmine, Jacinta Chai? Yeah. Where you all doing, sayang? Do what? Which topic you all now? 9.5. 9.5. How about Jinshan, your school, darling? Teacher, now we're finishing up bab 9. Oh, you're finishing bab 9 already. Okay. Alright. So kita masuk kepada yang ini, sukan. Okay, do you guys think sukan memainkan peranan yang penting untuk memupuk perpaduan? Ada tak? Yes. Yes. Fine. Okay, tell me why. How? Can you all see the screen now? Boleh Everyone. nampak? Dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat How, yang sayang? berlainan. How? Give me a contoh. Let's say you have a football team and there's Indian, Chinese and Malay. Correct. So your team. Okay. Can you all give me 2 minutes? Sekejap saya pergi ambil air, boleh ke? Sekejap, Sekejap. Okay.
Okay, shall we? So, just now I was talking, boleh tak sukan memupuk perpaduan, and Ilhan was telling, yes, we got this. Apart from that, any other ideas bagaimana sukan? Halo, adakah tak ada? Semi manusia ada? Guys, can you hear me? Ada. Saya takut dah sekarang, satu ekor pun tak ada. Okay, now Antarabangsa also can memupuk kerjasama, correct. Okay, Kerjasama. antarabangsa pun kita ada, lokal pun kita ada. Apart from that, kita ada your team in your school, kita ada kejohanan sukan sekolah, correct or not? So ini semua sangat penting dalam memupuk kita punya perpaduan dan integrasi, ya. Nah, kita tengok sukan sebagai alat perpaduan, pemupukan perpaduan kaum dan integrasi nasional boleh dilakukan melalui sukan. Kita mengeratkan hubungan muhibah dan menerapkan cara saling menghormati dalam kalangan peserta dan dapat mewujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan demi kesejahteraan sosial dan juga kecemerlangan dalam sukan. So kita boleh nampak kat sini, sukan memang very good sayang, betul. Kita boleh build trust and also friendship with many kaum. That is how kita boleh menggunakan sukan, ya. Nah, beberapa langkah telah diambil dalam menjadikan sukan sebagai alat perpaduan. So kita akan belajar 8 langkah yang telah digunakan untuk menjadikan sukan sebagai unsur perpaduan. So kita ada 8 langkah ini, anda boleh nampak kat sini. Ya. Ini dapat dilakukan melalui majlis sukan dan juga perpaduan melalui pendidikan, the youth education. Nombor 2, kita ada penubuhan MASUM. MASUM adalah Majlis Sukan Universiti Malaysia. Nombor 3, kita ada Sukan Malaysia, SUKMA. And then kita ada penganjuran sukan peringkat serantau dan juga antarabangsa. Kita juga ada kejohanan Malaysia menjadi kebanggaan bersama. Dan kita ada laungan Malaysia Boleh. Kita juga ada peranan organisasi dan perkembangan sukan dalam memupuk perpaduan kaum, and finally kita ada kepimpinan yang berwibawa. Nah, pendidikan dalam sukan kita kita menggunakan pendidikan melalui sukan untuk memupuk perpaduan, and then Majlis Sukan Universiti Malaysia, all the universiti serantau Malaysia ini mereka akan bergabung. So pada masa itu another way kita boleh memupuk perpaduan. Sukan Malaysia also same. SUKMA. SUKMA is all round Malaysia, rakyat ataupun peserta-peserta akan bertembung. And pertembungan mereka ini bukan hanya satu kaum, daripada semua kaum. So secara tidak langsung kita dapat memupuk perpaduan. And kita juga menganjurkan sukan peringkat serantau, SEA Games, Asian Games, and then antarabangsa, Olimpik, kita ada Piala Hoki Dunia. Ini semua telah menjadikan cara kita untuk memupuk perpaduan kaum, dan kejayaan Malaysia juga menjadi kejayaan bersama, and kita juga menggunakan laungan Malaysia Boleh, peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk, and finally kita ada pemimpin yang berwibawa. So we go one by one. Nah, sukan ini in your school, pernah nampak cikgu kat sekolah anda pernah ajar yang mereka katakan when you are going to school, kita ada satu dasar yang dikenali sebagai, what dasar is that sayang? Okay. So dasar yang kita ada dasar yang dikenali sebagai satu murid, satu sukan. Itu nama dasar dia, ya. So kita tengok sukan dalam perpaduan melalui pendidikan. Sukan merupakan aktiviti kurikulum yang sangat digalakkan dalam kalangan murid sekolah. So kita ada dasar satu murid, satu sukan. So this is one dasar. Dan juga RIMUP. Now what is RIMUP? Rancangan integrasi murid untuk perpaduan. So this is second dasar yang diperkenalkan. So kedua-dua dasar ini telah memberi peluang kepada murid pelbagai kaum untuk menceburi diri dalam sukan, and also memupuk semangat setiakawan dan bersukan.
berpasukan, and also melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Can you all understand? Boleh faham? So in school, kita ada satu, iaitu kita ada dasar, satu murid, satu sukan, kita ada remove. Now apart from that, we also have third one, iaitu kita ada kejohanan olahraga tahunan. Every year we got sports day. So semasa dalam sports day, kita ada melibatkan murid yang terdiri daripada pelbagai umur, kategori dan juga kaum. Okay, so tiada acara yang dipertandingkan mengikut kaum, and rakan-rakan menyokong serta guru penasihat rumah akan bersorak memberikan sokongan kepada atlet di rumah masing-masing tanpa mengira kaum. So ini menunjukkan sukan memainkan peranan yang penting untuk memupuk perpaduan melalui kita punya pendidikan. So 3 dasar yang digunakan di sukan semasa pendidikan. Kita ada dasar yang pertama iaitu satu murid satu sukan. Nombor 2 kita ada remove. Remove adalah rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Nombor 3 kita ada kejohanan olahraga tahunan. Boleh faham? Can understand? Boleh. Chandreleka? Chandreleka? Ya, Cik. Boleh ke sukan memupuk perpaduan melalui pendidikan? Boleh. Boleh. Give me 3 dasar ataupun 3 cara yang digunakan dalam pendidikan. Dasar satu murid satu sukan and rancangan integrasi murid untuk perpaduan Okay, another one. sekolah and kejohanan olahraga Tahunan. Okay. Ya. Thank you. Sarah? Sarah darling, are you there? Ya. Okay, can you explain to me apakah peranan dasar satu murid satu sukan dan juga rancangan remove? Apa yang telah dilakukan oleh dua-dua program ini, sayang? It memberikan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk menceburi bidang sukan Alright, and also? and also memupuk semangat setia kawan dan pasukan. Apart from that, sayang? It melahirkan atlet yang berkaliber. Alright, very good, darling. Okay, now berikutnya cikgu tangkap lagi seekor. Tarni, are you there? Tarni, can you hear me? Can you talk? Right, tak apa. Okay. My little Mufti. Mufti, Mustafa. Yes, Cikgu. Hi, darling. How kejohanan sukan tahunan boleh memupuk perpaduan, sayang? Melibatkan murid yang terdiri daripada pelbagai kategori umur dan kaum. Alright. Ada acara sukan yang dipertandingkan mengikut kaum. Okay. Rakan-rakan penyokong serta guru penasihat rumah sukan akan bersorak memberikan sokongan kepada atlet rumah sukan masing-masing tanpa mengira kaum. Alright. Okay. So, ini menunjukkan memang sukan memainkan peranan yang penting dalam memupuk perpaduan. Betul kan? Mustafa, betul kan? Mana itu budak? Kejap dia lari. Okay. Now kita lihat kepada langkah yang kedua yang telah diperkenalkan adalah kita ada Majlis Sukan Universiti Malaysia iaitu MASUM. Nah, MASUM telah dimulakan pada tahun Majlis Sukan Universiti Malaysia bermula pada tahun 1974. Tujuan MASUM adalah mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan juga staf universiti tempatan. Mereka memupuk perpaduan dan juga integrasi nasional. Nah, MASUM juga menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. So, penganjuran MASUM secara bergilir-gilir dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Boleh faham, sayang? Children, can? So, ini adalah peranan yang dimainkan oleh MASUM. Now, what is MASUM? MASUM adalah Majlis Sukan Universiti Malaysia yang telah dimulakan sejak tahun 1974. So tujuan dia
Ia adalah untuk pertandingan sukan terhadap kalangan penuntut dan staf universiti tempatan, memupuk perpaduan integrasi. And apart from that, it also medan untuk mencari atlet yang berkebolehan dalam sukan. And penganjuran bergilir-gilir because they'll be going from one state to another state. Ini menggalakkan integrasi negeri. Nah, kemudian sama juga kita ada SUKMA. So kita pernah belajar SUKMA. Nah, SUKMA adalah Sukan Malaysia. Okey, SUKMA diadakan secara 2 tahunan pada peringkat kebangsaan disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Nah, tujuan SUKMA also adalah untuk mengeratkan hubungan kaum, menggalakkan integrasi antara negeri. Nah, SUKMA pertama telah diadakan bertempat di Kuala Lumpur daripada 19 April 1986 hingga 26 April, disertai oleh 3,849 atlet daripada 13 buah negeri. Nah, apart from SUKMA, kita juga akan lihat penyertaan Malaysia dalam penganjuran sukan berperingkat serantau dan juga antarabangsa. So Malaysia juga menjadi penganjur sukan. So kita taja sukan berperingkat antarabangsa dan juga serantau. Yes, one question. Let me see. Okay, can I finish a bit late? 6:40, is it okay? Can you all give me 10 minutes? I thought we were finishing around 7:45. Oh, okay. Can I, 7:40 boleh ke? Boleh, boleh. Boleh? I take 5 minutes because I need a break before I go to another class. Can ah? 7:45 boleh ya? Yes, Jacinta, yes, penganjur. 7:40 cikgu habis 7:40 ya. Now, because after this I just finish one class. Now your class, after that cikgu akan masuk kepada my another class that is from 3. So give me 5 minutes break. Kalau cikgu tak sempat, I can finish it lah. I try to go until 7:45. Okay. Penganjuran sukan peringkat serantau. Okay, we do it until 7:45. I'll tell them 7:45. Can ah? Siapa nak lari? Teacher, before that, can I ask something? Yes, what is that? About the 1 minute 1 sukan, the DASA they implemented on 2010, is it? Yes, 2010 or 2013 sayang they started. Oh, okay. It was more famous was 2010 and 11 lah. But implementing dia secara penuh 2013. But by the year of 2011, they already started. That means they lancarkan pada 2010, tetapi dimulakan secara besar-besaran 2011. Boleh faham sayang? Yes, teacher. Alright, okay. Now, so kita tengok yang berikutnya. Malaysia telah berperanan penting dalam penganjuran sukan-sukan bertaraf serantau dan antarabangsa. Nah, antara sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia adalah kita ada hoki Piala Dunia, kita ada sukan Commonwealth, kita ada Piala Thomas, kita juga ada Southeast Asian Game atau SEA Games, kita ada sukan permotoran Formula 1 dan sukan berbicycle Lee Tour di Langkawi. So kita telah menganjurkan apa sayang? Kita menganjurkan sukan bertaraf antarabangsa dan juga serantau. So this is another usaha kita. Nah, another one kita akan lihat adalah kejayaan yang boleh kita banggakan. Ya. Okey. Kejayaan Malaysia menjadi kebanggaan bersama. Nah, kejayaan Malaysia dalam pertandingan sukan antarabangsa seperti sukan Olimpik, sukan Commonwealth dan sukan Asia dan juga sukan SEA. And peranan, kita memainkan peranan yang penting dalam membentuk sebuah pasukan yang bersatu dan saling bekerjasama untuk mencapai kejayaan. And kejayaan pasukan bola sepak, so kita ada pasukan bola sepak kita, mereka berjaya dalam sukan Moskow, sukan Olimpik Moskow 1980. Kita ada sukan Paralimpik hari ini, kita juga ada until today ya, Paralimpik is going on and kita ada banyak ada silver, gold dan sebagainya. Kita juga ada kemenangan dalam Piala Thomas dan juga dalam sukan renang. So ini adalah kejayaan yang menjadi kebanggaan kita.
So kejayaan bola sepak Olimpik Moscow 1980, sukan Paralimpik, badminton Piala Thomas dan juga sukan renang. Now, kemudian kita ada number 7, laungan Malaysia boleh. Now, laungan Malaysia also memainkan peranan yang penting untuk memupuk perpaduan melalui sukan. So you can see kalau kita punya permainan badminton ke apa ke, kita akan, kalau kita berada di luar negara, kita akan menggunakan laungan atau slogan kita punya Malaysia boleh. Alright. Nah, slogan Malaysia boleh menunjukkan patriotisme rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya ketika menyokong pasukan Malaysia yang bertanding dalam kejohanan peringkat serantau dan juga antarabangsa. Asal slogan ini adalah untuk kempen Malaysia menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan Uber 1992. Penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik yang diadakan di Spanyol dan juga kita ada dalam kejohanan Sukan Si Singapura 1993. So kita lihat ini adalah kejayaan, and here kita gunakan laungan Malaysia juga. Malaysia boleh juga memupuk kita punya perpaduan. There are another 2 more yang penting, peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi dalam memupuk kita punya perpaduan. So agensi, siapakah agensi atau organisasi? Kita ada organisasi dalam peranan organisasi dalam memperkembangkan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Agensi telah diberi tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan. Di peringkat antarabangsa negara kita adalah we got 3 agensi yang memainkan peranan yang penting. Pertama, kita ada Kementerian Belia dan Sukan. Nombor 2, kita ada Majlis Sukan Negara. Nombor 3, kita ada Majlis Olimpik Malaysia. And nombor 4, kita ada Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan juga Negeri. So, empat badan ini memainkan peranan yang penting dalam memupuk perpaduan. Why? Di dalam agensi-agensi ini terdapat pelbagai kaum dengan kepakaran dalam bidang-bidang tertentu seperti pegawai pengurusan, pakar perubatan sukan, pegawai teknikal, jurulatih ini, dan mereka ini terdiri daripada pelbagai kaum. So bila mereka berganding bersama, mereka nak bentuk satu tim yang besar, ia dapat memupuk perpaduan kaum dalam negara kita. Faham? Halo? Faham. Okay, bagus. And finally, kita akan lihat kepimpinan yang what we say okay, 2 minutes. Okay, this one. Sekejap. Alright. Okay. Right. Kepimpinan yang berwibawa. Now,
Ada beberapa orang tokoh yang dulunya adalah seorang pemain, kemudian mereka menjadi jurulatih. Ada juga beberapa orang tokoh daripada kerabat diraja, mereka menaungi kita punya tim bola sepak like JDT. Okay, JDT ditaja oleh siapa? TMJ. Tengku Mahkota Johor. And then kita zaman dahulu kita ada hoki. Hoki was under Sultan Perak, Sultan Azlan Shah. And then bola sepak also yang di Pertuan Agong kita sekarang, dulu when you was young, that is I'm talking about when you 20 years back then, orang yang berperanan penting dalam bola sepak. So mereka menjadi penaung ataupun mereka menjadi penasihat kepada persatuan dan sebagainya, ya. Nah, kepimpinan yang berwibawa, kejayaan sukan di negara kita merupakan hasil pengurusan sukan yang cekap dan juga teratur. Okay, one question. Yes, betul, my dear. Later I will talk about it. Okay, kejayaan sukan di negara kita merupakan hasil pengurusan sukan yang cekap dan teratur. Kecemerlangan ini juga disebabkan oleh ketokohan pemimpin Persatuan Sukan, jurulatih dan juga para atlet dan juga pegawai sukan. Keunikan perkembangan sukan di negara kita memperlihatkan penglibatan kerabat diraja dan juga ahli politik sebagai penaung dan presiden Persatuan Sukan. Ada juga yang pernah menjadi bekas atlet, menjadi pengurus ataupun jurulatih pasukan. So, last week we are talking about Raja Gopal, ya. Beliau adalah pemain kemudian menjadi jurulatih kepada pasukan. And then we have this one, Nisbun Siddiq brothers. Okay, mereka juga dulu adalah pemain, bekas atlet, now mereka menjadi jurulatih dan sebagainya. So ini adalah kepimpinan yang berwibawa. And peranan mereka juga penting untuk menarik minat dan juga sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Can you all understand so far bahagian ini? Faham, children? So kita nak masuk kepada bahagian terakhir dalam bab kita, iaitu rukun negara. Okay. Now, rukun negara. Okay. Rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Rukun negara adalah ideologi negara yang dibentuk sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menyatukan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan. Ia juga merupakan susunan prinsip hidup masyarakat yang mengandungi nilai kenegaraan dan norma sosial yang mencangkumi seluruh aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Dan juga menggariskan ikrar yang perlu dihayati oleh warga negara Malaysia dan dianggap sebagai falsafah hidup rakyat Malaysia. So cikgu ulang balik, rukun negara yang kita pegang hari ini, kita bacakan every Friday, every Monday dan sebagainya, ia adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menyatu dan membimbing rakyat ke arah perpaduan. And it also menjadi satu susunan prinsip hidup masyarakat, mengandungi nilai kenegaraan, norma sosial yang mencangkumi seluruh aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Dan juga menggariskan ikrar yang perlu dihayati oleh warga negara Malaysia dan dianggap sebagai satu falsafah hidup rakyat Malaysia. Nah, sejarah pembentukan, bagaimana kita bentuk. Now, rukun negara ini dibentuk berikutan dengan peristiwa 13 Mei 1969. So, prinsip yang berlaku dalam apa yang berlaku adalah masalah perpaduan kaum telah membawa kepada penubuhan Magiran. Magiranlah telah membawa kepada penubuhan Mapin, and Mapinlah membentuk rukun negara. Okay. Nah, sejarah pembentukan dibentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei. Rukun negara adalah hasil daripada perbincangan dan pemikiran Majlis Perundingan Negara yang dibentuk oleh Magiran pada 29 Januari 1970. Dan rukun negara kita ini telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos 1970. Okey, sekejap cikgu minum air.
So diisytiharkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos sempena ulang tahun kemerdekaan ke-13, dan pada 2020 maka genaplah tahun 50 tahun rukun negara dicipta. Nah, so bila kita lihat kepada rukun negara, ini adalah kita punya jubli emas. Jubli emas mean 50 years ya. So kita ada jubli emas. Jubli emas ini telah menggariskan 5 unsur penting. Ayah. Okay. Guys, sekejap. Okay. So kita ada 5 unsur yang penting dalam jubli emas. So yang ini 4 ya. 1 kita ada 5 jalur. Nombor 2 kita ada angka 50. Nombor 3 kita ada bulan dan bintang. Nombor 4 kita ada tengkolok. So ini adalah unsur dia. Nah, 5 jalur. 5 jalur ini simbol 5 prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi. So dia adalah simbolik kepada 5 unsur yang perlu dipatuhi. Nombor 2 angka 50. 50 adalah sempena sambutan ulang tahun rukun negara yang ke-50, and warna biru. Warna biru adalah amalan perpaduan dalam kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat. And then tengkolok, so you can see the tengkolok here. Tengkolok berkereweng artinya yang dia ada tanda. Okay, berkereweng bulan dan bintang. You can see here bintang, here bulan. Dalam ni simbol kepada prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Ia juga melambangkan prinsip keluhuran, perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Bulan dan bintang melambangkan kepercayaan kepada Tuhan. So anda boleh nampak all this one kita sudah ada kita punya prinsip rukun negara. Satu, prinsip rukun negara yang pertama. Kita lihat yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Nombor 2, kesetiaan kepada raja dan negara. Nombor 3 here, kesetiaan kepada raja dan negara. Lambang keluhuran, perlembagaan, kedaulatan undang-undang. So, prinsip yang kedua, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran, perlembagaan and kedaulatan undang-undang. 4 unsur pun ada kat sini. Kelima, unsur yang kelima ada kat sini, kesopanan dan kesusilaan. So dalam logo itu sendiri, dia menggunakan 5 jalur, 5 prinsip, and then angka 50 symbolize 50 tahun merdeka, rukun negara, and then warna biru lambang perpaduan, perpaduan yang menonjolkan kesopanan dan juga kita punya kesusilaan. Tengkolok berkereweng bintang dan bulan ini prinsip yang mengunggulkan kesetiaan kepada raja dan negara, melambangkan keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. And then kita ada bulan dan bintang, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Now, kita lihat yang ini. Okay. Logo sempena 50 tahun. 5 jalur merupakan simbolik prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi. Bulan dan bintang melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Tengkolok berkereweng bulan dan bintang merupakan simbol prinsip kesetiaan kepada raja dan negara serta melambangkan prinsip keluhuran, perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Angka 50 bersempena dengan sambutan ulang tahun rukun negara, and warna biru melambangkan amalan perpaduan dan kesopanan dan kesusilaan. Nah, matlamat. Nah, matlamat untuk rukun negara kita ada 5 matlamat. Here is E. Okay, masyarakat, pembentukan masyarakat yang progresif. Nah, okay, matlamat ke arah kesejahteraan.
5 prinsip rukun negara ini dibentuk untuk mendukung cita-cita mencapai beberapa matlamat bagi melahirkan rakyatnya yang bersatu padu, aman dan sejahtera. Nah, kita ada 5 matlamat, iaitu membentuk negara yang bersatu, masyarakat berdemokratik, masyarakat liberal, masyarakat adil dan juga masyarakat yang progresif. So ini huraian dia. Okey, pertama, negara bersatu, kita mendukung cita-cita untuk mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu di mana setiap ahli masyarakat menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan dan kepercayaan. Mereka juga mempunyai kesetiaan dan juga cinta akan negara. So that is negara yang bersatu. Nombor 2, membentuk masyarakat yang demokratik. Demokratik adalah kita memelihara cara hidup demokratik. Perlembagaan menjamin kebebasan hak asasi dan juga berpolitik rakyat, mengutamakan kepentingan negara lebih daripada kepentingan sesuatu kaum. Kita ada masyarakat liberal, bebas mengamalkan agama, adat resam dan budaya masing-masing, dan masyarakat menjadi kekuatan negara. Dan membentuk masyarakat progresif sentiasa maju. So maju dalam kita punya sains dan teknologi, serta mengamalkan nilai ketuanan, bergerak maju selaras dengan perubahan dan juga kemajuan masa ini. And then finally kita ada masyarakat adil, semua masyarakat yang sama diberi peluang menikmati kekayaan negara. Masyarakat adil juga wujud apabila pihak yang lemah dapat dibantu untuk bersaing dan juga tiada penindasan. So ini adalah 5 matlamat dalam kita punya rukun negara. Now, apart from that, kita ada 5 prinsip rukun negara. What is the prinsip? Yang ini sangat senang. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Nah, apa erti kepercayaan kepada Tuhan? Anda boleh lihat kat sini. Unsur kepercayaan kepada Tuhan menunjukkan agama menjadi panduan hidup dalam membentuk kepribadian yang baik dan membina keharmonian kaum. Perlembagaan Malaysia menetapkan Islam adalah agama rasmi persekutuan. Agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram, dan kita perlu dari aspek keagamaan perlu memahami, menghormati dan juga bertoleransi. Prinsip yang kedua pula, kita ada kepercayaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menjelaskan bahawa negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Raja menjadi simbol penyatuan dan perpaduan. So dalam prinsip ini, pengamalan prinsip ini dapat melahirkan rakyat yang menghormati simbol kedaulatan negara, mematuhi undang-undang, berusaha untuk meningkatkan imej negara, berani mempertahankan kedaulatan dan mempunyai ciri-ciri patriotisme yang teguh. Prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yes, where you are running away. Can sayang, no problem. Percaya kepada Tuhan. Ya, kepercayaan kepada Tuhan. Yes, correct. And then you huraikan, ya. Okay, now another question. Alright. Keluhuran perlembagaan, prinsip ini membawa maksud ketertinggian dan keagungan perlembagaan atau undang-undang, whereby we are putting perlembagaan sebagai the highest authority, and perlembagaan ini memberi perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dalam negara, dan prinsip ini menekankan supaya rakyat menerima perlembagaan, mematuhi perlembagaan dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Dan unsur keempat, prinsip keempat adalah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menuntut setiap rakyat menghormati undang-undang dan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang serta menyokong penguatkuasaannya. Rakyat perlu bertanggungjawab untuk mempertahankan undang-undang, memelihara kedaulatan undang-undang dan mengekalkan
kehidupan yang aman dan juga harmoni. Now, prinsip yang kelima dan terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. So, apabila kita lihat kepada prinsip ini memastikan bahawa setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, hormat menghormati dan berakhlak mulia. Kesopanan dan kesusilaan ini dapat menjamin hubungan baik sesama kaum agar sentiasa terus terpelihara. Garis panduan yang perlu dijadikan amalan dan disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia dan melahirkan suasana yang harmoni dan saling bertolak ansur. Okay, so dengan ini tamatlah kita punya bab 7. Okay, boleh faham? So I'll be seeing you all next week Thursday and then cikgu akan sambung balik bab 8. Kita akan buat bab 8. Boleh faham kah? Puan Kalai. Yes sayang. Thank you Puan Kalai. Okay sayang, Ken. I'll see you all Friday, Saturday ya. See you all on Saturday. Bye bye. Take care. Bye bye. Thank you, Bye-bye. teacher. Thank you, teacher. Yes sayang. Bye. Bye bye. Teacher, you know the notes that you sent in the group? I Yeah. checked, but it's not complete. Like the 7. Yeah. I will try to. Can you remind me tomorrow morning, sayang? After this, I got straight another class. So tomorrow morning, remind me. I will do it and send it to you all in the group. Can or not? Okay. Also the Form 4 notes, right? Yeah, also remind correct. to I do will that. send it to you, sayang. Can. Yeah. Okay. Thank you, teacher. Okay, Okay. darling. Bye, teacher. Thank you, Bye, teacher. teacher. Okay, bye bye, guys. Bye.